Selamat pagi dan salam sejahtera. Anda bersama saya Mohan Cendasami langsung dari Parlimen. Baik, hari ini hari Selasa 1 Disember 2020, persidangan Dewan Rakyat hari ini seperti biasa akan dimulakan dengan waktu pertanyaan Menteri MQT sebanyak 3 soalan. Diikuti dengan pertanyaan jawab lisan dan akhir sekali adalah perbahasan dan penggulungan Belanjawan 2021 peringkat jawatan kuasa. Baik, kita lihat hari ini ada 3 soalan MQT, iaitu soalan pertama daripada Ahli Parlimen Bawah Pantai Ahmad Fahmi Muhammad Fazil meminta Perdana Menteri menyatakan sama ada kerajaan berniat membenarkan laporan tahunan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia SUHAKAM dibahaskan oleh Dewan Yang Mulia ini seperti dilakukan tahun lalu. Dan persoalan ini akan dijawab oleh Menteri Undang-Undang dan Parlimen, Datuk Tajuddin Hassan. Dan seterusnya ialah soalan yang kedua yang akan dibangkitkan oleh Parlimen Sitiu, Syahri Zulkirnain, yang meminta Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat menyatakan usaha kementerian dalam menangani krisis jiwa dan mental yang kian meningkat dalam kalangan masyarakat yang tertekan kerana kehilangan pendapatan berjauhan dari keluarga dan kegelisahan kesan wabak COVID-19. Dan soalan ini akan dijawab oleh Datuk Seri Rina Harun. Dan seterusnya soalan MQT yang terakhir pada hari ini, iaitu daripada Ahli Parlimen Kemaman, Tuan Cik Halias bin Hamid meminta Perdana Menteri menyatakan tahap kesiapsiagaan Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dalam menghadapi bencana banjir pada musim tengkujuh kali ini, serta pematuhan SOP COVID-19 agar wabak tersebut tidak menular di pusat pemindahan sementara. Dan soalan ini akan dijawab oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tugas-Tugas Khas, Datuk Seri Muhammad Rizwan. Baik, kepada anda yang ingin mengikuti persidangan Dewan Rakyat secara langsung, anda boleh melalui laman sesau myclick.rtm.gov.my atau menerusi aplikasi telefon pintar RTM Mobile. Baik, hari ini yang akan menjadi tumpuan adalah sesi perbahasan dan juga penggulungan bagi 3 lagi kementerian. Jika kita lihat semalam, Dewan Rakyat telah pun meluluskan rang undang-undang perbekalan belanjawan 2021 peringkat jawatan kuasa bagi Kementerian Kewangan melalui undian belah bahagi. Berdasarkan peraturan mesyuarat, keputusan menunjukkan 107 anggota Parlimen menyokong usul peringkat jawatan kuasa itu berbanding 95 yang menentang, manakala 18 tidak ada di Dewan Rakyat. Dan Dewan Rakyat turut meluluskan peruntukan untuk Jabatan Perdana Menteri di bawah rang Undang-Undang Perbekalan Belanjawan 2021 di peringkat jawatan kuasa. Perkara itu selepas majoriti memberikan sokongan menerusi undi belah bagi. Tidak hadir 20, tidak bersetuju 95 dan bersetuju 105. Baik, kita terus ke persidangan Dewan Rakyat hari ini. Setiap pertanyaan oleh Yang Berhormat akan diperuntukkan masa 1 minit dan jawapan oleh Yang Berhormat Menteri diperuntukkan selama 2 minit dengan tiada sebarang pertanyaan tambahan. Saya persilakan Yang Berhormat Tuan Ahmad Fahmi bin Muhammad Fadil. Terima kasih Datuk Ketua. Seperti yang kita semua sedia maklum, beberapa minggu lalu kita terima laporan SUHAKAM yang dibentangkan. Namun dalam aturan urusan mesyuarat tak jelas sama ada akan dibahas, maka saya ingin minta Perdana Menteri menyatakan sama ada kerajaan berniat untuk membenarkan laporan tahunan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia ataupun SUHAKAM dibahaskan oleh Dewan Yang Mulia ini seperti yang dilakukan tahun lalu. Terima kasih, Yang Berhormat. Silakan Yang Berhormat Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Tuan Yang Dipertua. Terima kasih kepada sahabat saya Lembah Pantai yang mengemukakan soalan mengenai laporan tahunan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia SUHAKAM bagi tahun 2019. Terlebih dahulu saya ingin memetik Seksyen 21 Akta Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia 1999 ataupun Akta 597 yang berbunyi 21(1) Suruhanjaya hendaklah tidak terkemudian daripada mesyuarat pertama Parlimen bagi tahun yang berikutnya mengemukakan suatu laporan tahunan kepada Parlimen mengenai segala aktivitinya di sepanjang tahun yang dimaksudkan oleh laporan itu. Berdasarkan kepada Seksyen 21 yang telah saya bacakan tadi, sebagaimana kertas-kertas statut yang lain, maka kertas statut SUHAKAM yang dinamakan sebagai kertas statut nombor 88 tahun 2020 telah pun dikemukakan dan diletakkan di atas meja ahli-ahli Parlimen sebagai risalat yang dibawa ke dalam majlis, dan berdasarkan kepada peruntukan tersebut juga ianya tidak wajib dibahaskan. Namun demikian, kerajaan menyatakan bahawa sekiranya ada ahli-ahli Parlimen yang berminat untuk membahaskan perkara ini secara tidak langsung, mereka bolehlah memetik kandungan-kandungan yang ada di dalam laporan ini
untuk menjadi bahan-bahan perbahasan yang sesuai dalam masa-masa yang sesuai. Buat masa ini untuk maklumat rakan saya, kerajaan belum bercadang untuk membuka atau membawa satu usul untuk membahaskan laporan ini, memandangkan urusan-urusan kerajaan perlu didahulukan sebagaimana standing order dan kita tidak mempunyai masa yang mencukupi. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Sekarang saya jemput Yang Berhormat Tuan Sari Zulkirnain bin Abdul Kadir. Datuk Ketua, soalan saya berbunyi, minta Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat menyatakan usaha kementerian dalam menangani krisis jiwa dan mental yang kian meningkat dalam kalangan masyarakat yang tertekan kerana kehilangan pendapatan berjauhan daripada keluarga dan kegelisahan kesan wabak COVID-19. Sekian. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Tuan Yang Bertua, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat memandang serius terhadap krisis jiwa dan mental yang kian meningkat dalam kalangan masyarakat. Pada masa yang sama, kajian tinjauan oleh kementerian mendapati sokongan sosial adalah antara mekanisme untuk mengurangkan kadar tekanan yang dihadapi oleh mereka yang terkesan secara langsung oleh ancaman pandemik COVID-19. Dalam menangani krisis jiwa dan mental, kerana kehilangan pendapatan, berjauhan daripada keluarga dan kegelisahan akibat wabak, Kementerian telah menyediakan beberapa inisiatif seperti berikut. Yang pertama, khidmat aduan atas talian dengan menghubungi talian kasih 15999 atau aplikasi WhatsApp di nombor 019261599. Perkhidmatan ini beroperasi 24 jam sehari di mana talian ini berfungsi sebagai single point of contact kepada semua masyarakat untuk mengemukakan sebarang pertanyaan, aduan mahupun permohonan. Skop perkhidmatan talian kasih merangkumi aspek berkaitan penderaan, kaunseling, gelandangan, perlindungan, kebajikan, talian kanak-kanak, perkhidmatan kesihatan reproduktif, masalah sosial remaja dan perkara yang melibatkan kumpulan sasar kementerian. Yang kedua, kita menyediakan sokongan psikologi telecounselling bagi memberi perkhidmatan kaunseling dan psikologi kepada mereka yang terkesan akibat daripada penularan wabak COVID-19 serta PKP. Talian khas kaunseling atau perkhidmatan telekaunseling ini melibatkan seramai 528 orang kaunselor di bawah Lembaga Kaunselor Malaysia dan JKM di seluruh negara. Terdapat juga kaunselor-kaunselor yang ditempatkan di kawasan-kawasan PKPD. 3, sokongan ekonomi juga berbentuk bantuan bakul makanan yang telah diagihkan kepada seramai 820,723 ketua isi rumah di seluruh negara sehingga Oktober 2020. Seterusnya, kita juga telah mempercepatkan bayaran bantuan keuangan bulanan persekutuan oleh JKN yang berjumlah 1.5 bilion untuk menampung keperluan seramai 498,935 penerima bantuan. Selain daripada itu, sokongan sosial berbentuk program khidmat bantu di rumah, Home Help Services, yang bercorak reaching out kepada warga emas sepanjang tempoh penularan COVID-19 ini juga telah diadakan. Pelaksanaan program berbentuk advokasi seperti panduan menangani tekanan perasaan, aktiviti kekeluargaan secara maya dan panduan penjagaan kesihatan melalui pelbagai medium seperti media sosial, media elektronik dan media cetak dalam menangani isu tekanan mental. Sekali lagi saya ingin menegaskan bahawa kementerian ini bersama-sama dengan agensi kerajaan lain sentiasa komited untuk menyediakan perkhidmatan sokongan bagi memastikan kesejahteraan masyarakat Malaysia demi kemakmuran bersama. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Silakan Yang Berhormat Tuan Encik Alias bin Hamid. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Mama meminta Perdana Menteri menyatakan tahap kesiapsiagaan Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dalam menghadapi bencana banjir pada musim terkujuh kali ini serta pematuhan SOP COVID-19 agar wabak tersebut tidak melular di pusat pemindahan sementara. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Silakan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih YB Kemaman. Tuan Yang Dipertua, kerajaan sentiasa bersiap siaga bagi menghadapi ketibaan monsun Timur Laut. Saya sendiri telah memperkongsikan baru-baru ini mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Bencana bilangan 1 tahun 2020
dan pada 28 September 2020 yang dihadiri oleh wakil-wakil kerajaan negeri serta agensi-agensi kerajaan yang lain. Mesyuarat ini antara lain bertujuan untuk menyelaraskan persediaan serta koordinasi di antara kerajaan pusat dan kerajaan negeri bagi menghadapi musim banjir. Untuk maklumat ahli yang berhormat, antara persediaan yang telah dibuat oleh kerajaan, yang pertama sekali kerajaan telah meluluskan bantuan awal keuangan dengan penghargaan seperti berikut: RM50,000 kepada Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri, RM20,000 setiap Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah dan RM280,000 kepada Angkatan Pertahanan Awam. Kedua, 15,000 kubikel telah dihantar untuk kegunaan mangsa-mangsa banjir di Pusat Pemindahan sementara 26,000 unit lagi akan dihantar kemudian secara berperingkat-peringkat. Ketiga, NADMA dengan kerjasama Lembaga Pusaran Pertanian Persekutuan telah menghantar 7,000 lebih unit kit makanan ke seluruh negara dan selebihnya akan dihantar secara berperingkat-peringkat, dan kita telah pun memulakan perolehan untuk 25,000 lagi kit makanan. Keempat, NADMA dengan kerjasama Kementerian Pembangunan Luar Bandar dan Pertubuhan Bukan Kerajaan telah menganjurkan program-program Community Based Disaster Risk Management yang melibatkan 14,264 orang peserta melalui pelbagai saluran bersemuka dan secara dalam talian. Kelima, NADMA telah mengedar garis panduan pengurusan bencana semasa pandemik COVID-19 pada 6 November 2020 kepada semua jawatankuasa pengurusan bencana negeri. Antara kandungannya adalah pelaksanaan sebelum, semasa dan selepas operasi, penetapan dan pengendalian PPS, panduan disinfeksi dan pembersihan permukaan dan pakaian dan peralatan, maklumat am COVID-19, langkah-langkah pencegahan wabak COVID-19 dan kontak tracing. Keenam, dalam memastikan penularan wabak terus dapat dikekang semasa MTL atau Monsun Timur Laut 2020-2021, pihak NADMA sedang menyelaraskan perolehan peralatan pelindungan diri PPE untuk kegunaan petugas-petugas barisan hadapan dengan mengikut SOP yang telah ditetapkan. Ketujuh, melalui saranan NADMA, syarikat-syarikat telekomunikasi telah membangunkan sistem heban amaran awal bencana kepada rakyat secara tanggungjawab sosial korporat dengan penyebaran sistem khidmat pesanan ringkas SMS. Memberikan antara lain dalam pesanan itu memberikan amaran awal dan dilaksanakan sewaktu musim monsun timur laut. Sebaran amaran awal hanya kepada penduduk di lokasi yang diramal berlaku banjir berdasarkan ramalan daripada MET ataupun Jabatan Meteorologi Malaysia. Tuan Yang Dipertua, untuk mempamerkan kesiapsiagaan dan mengukur tahap keupayaan kita, kerajaan telah menyediakan sebanyak 5,422 buah PPS yang bersedia untuk menampung sekurang-kurangnya 200 orang mangsa banjir setiap satu PPS. Ini bermakna jumlah keseluruhan kapasiti PPS kita pada hari ini boleh menampung kapasiti sehingga 1.55 juta orang mangsa. Sebagai tambahan, petugas-petugas di PPS juga telah bersedia dengan SOP-SOP yang kita tetapkan bagi menangani penularan wabak COVID-19 di kalangan mangsa banjir di PPS. Pihak NADMA akan terus bekerjasama rapat dengan setiap jawatankuasa pengurusan bencana negeri, APM dan lain-lain agensi berkaitan melalui sesi libat urus, simulasi bencana, pembinaan kapasiti komuniti dan perbincangan untuk meningkatkan ketahanan semua pihak terhadap bencana. Terima kasih. Tuan Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Sekarang tamatlah sesi untuk waktu pertanyaan-pertanyaan Menteri pada hari ini. Terima kasih semua. Pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan. Saya menjemput Yang Berhormat Datuk Seri Mahathir bin Khalid. Datuk Yang Dipertua, soalan nombor 1. Terima kasih. Silakan. Assalamualaikum Tuan Yang Dipertua. Untuk makluman ahli yang berhormat, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi melalui agensi-agensinya telah membiayai pembangunan pelbagai teknologi untuk aplikasi sektor-sektor yang berbeza. Di antaranya termasuklah penggunaan teknologi robotik, automasi, big data dan kecerdasan buatan di bidang pertanian. Untuk memastikan inisiatif pertanian pintar dapat dilaksanakan di Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan, Felda, satu lokasi tanah rancangan Felda telah dikenal pasti sebagai sandbox bagi melaksanakan ujian lapangan untuk menilai daya maju teknikal serta kepatuhan piawaian dan peraturan sedia ada, iaitulah di Felda Mempaga. Melalui inisiatif National Technology Innovation Sandbox (NTIS), terdapat beberapa aplikasi dan teknologi yang ditawarkan oleh startups dan penyelidik yang mana ianya disasarkan untuk meningkatkan produktiviti aktiviti penoroka Felda.
dan sekaligus meningkatkan pendapatan peneroka. Sebanyak 5 startups yang telah dikenalpasti membawa pelbagai aplikasi dan teknologi bagi meningkatkan produktiviti dan pendapatan peneroka Felda. Antara kategori aplikasi teknologi adalah seperti drone, robotik, mesin kecerdasan buatan, teknologi rawatan air, teknologi IoT untuk pertanian. Kesemua startup ini telah dicadangkan kepada pengurusan Felda untuk dipilih berdasarkan kepada kesesuaian dan kesediaan infrastruktur Felda. Untuk makluman ahli yang berhormat, teknologi yang berikut telah dicadangkan untuk program NTIS di Felda Mempaga. Pertama, sistem robotik di tapak semayan sawit. Yang kedua, sistem robotik di ladang sawit. Ketiga, robot penyemburan racun dan baja di ladang fertigasi. Dan yang keempat, penggunaan drone dan analisis big data untuk pengoptimaan ladang sawit. Pihak Felda sedang meneliti kesesuaian teknologi cadangan untuk ujian lapangan di Felda Mempaga sebelum penggunaan secara besar-besaran sekiranya berkesan di tanah rancangan yang lain. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Silakan Yang Berhormat Datuk Seri Mahathir. Betul yang betul. Saya kira bahawa para penyelidik, saintis, termasuk juga yang berada di Rubber Research Institute, RRI. Kami ingin memohon maaf kerana kami terpaksa menghentikan sementara langsung dari Parlimen kerana loceng kebakaran telah pun dibunyikan dan Yang di-Pertua Dewan Rakyat iaitu Datuk Azizah Harun telah meminta semua ahli Parlimen termasuk petugas termasuk juga kami petugas media diminta keluar daripada bangunan Parlimen dan setelah semua selesai dalam tempoh masa 5 minit kami telah pun dibenarkan masuk. Baik, untuk pengetahuan anda, pertanyaan-pertanyaan jawab lisan setakat ini soalan pertama telah pun habis dijawab dan sebentar lagi soalan yang kedua oleh ahli Parlimen Teberau iaitu Stephen Chong Seow Sin akan meminta Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan menyatakan sebab mengapa perumahan 55 bangunan kerajaan masih tidak mempunyai sijil perakuan bomba FC di negeri Johor mengikut statistik yang dikeluarkan baru ini. Baik, kita terus ke persidangan Dewan Rakyat hari ini. Datuk Yang di-Pertua, saya ingin bertanya jadi apa Timbalan Menteri saya jawab dia mengesahkan apa bangunan di Parlimen atau CJFC. Saya harap ini adalah betul kerana saya mendapati keadaan di kawasan saya pun ada banyak bangunan yang tidak mematuhi syarat-syarat FC dan punca masalah kebanyakan adalah sebab peruntukan untuk membina bangunan datang daripada Jabatan Perdana Menteri atau Kementerian terus kontraktor dilantik secara runtingan terus dan tiada kebenaran merancang atau KM daripada pihak berkuasa tempatan. Jadi akhirnya banyak agensi yang akan menyokong bangunan selama tidak enggan memberi sokongan untuk dapatkan CCC. Jadi persoalan saya adalah adakah projek sebegini tanpa kebenaran merancang daripada PPD pihak berkuasa tempatan akan dihentikan supaya semua bangunan kerajaan dapat disahkan selamat untuk diguna dan mematuhi semua syarat agensi kerajaan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Silakan Yang Berhormat Timbalan Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Teberau. Bagi kita bawah agensi Kementerian Perumahan Kerajaan Tempatan dan juga Jabatan Bomba, kita tidak memberikan tolak ansur dalam perkara ini. Walau apa cara pembangunan itu dibina, sama ada secara selektif tender ke direct nego ke whatever apa sistem yang digunakan, namun technical aspect yang perlu diperhatikan yang melibatkan beberapa agensi teknikal dalam penyediaan bangunan-bangunan tidak boleh ditolak ansur. Sebab itulah Datuk Mentua, kita masih ada lagi beberapa bangunan kerajaan yang dalam proses mendapatkan sijil kebombaan ini di Johor dan seluruh negara. Namun kita sentiasa berhampingan dengan mereka dan suka saya maklumkan tidak begitu mudah untuk kita membina tanpa kebenaran jabatan-jabatan nikel yang antaranya bomba, polis, JKR, kesihatan dan sebagainya. Dan andai kata di bawah Seksyen 33 ini, katalah suatu premis itu melanggar peraturan ini, maka jika tidak perakuan bomba berkuasa berkenaan dengan mana-mana premis ditetapkan,
maka pemunyi premis tak kira siapa tersebut melakukan satu kesalahan dan boleh apabila disabitkan didenda tidak melebihi RM50,000 atau dipenjara selama tempoh tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Jadi kita tidak ada terlangsung Yang Berhormat Datuk Betul. Terima kasih banyak. Terima kasih. Seterusnya saya mempersilakan Yang Berhormat Datuk Seri Bermukhtar Meradin. Terima kasih Datuk Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya nombor 3. Silakan Yang Berhormat Timbalan Menteri. Tuan Yang Dipertua, dalam usaha untuk memastikan murid mendapat pengetahuan, kemahiran dan nilai yang diperlukan untuk kelangsungan pembelajaran semasa penurunan pandemik COVID-19, KPM telah melaksanakan penjajaran kurikulum untuk semua mata pelajaran berdasarkan kurikulum sedia ada kecuali untuk murid tingkatan 5. Penjajaran ini melibatkan penyusunan semula kandungan, pedagogi dan pentaksiran berdasarkan hasil pembelajaran yang dihasratkan. Melalui penjajaran kurikulum ini, guru boleh merancang pengajaran dan pembelajaran dengan melaksanakan kaedah pembelajaran teradun ataupun blended learning. Pembelajaran teradun melibatkan gabungan teknik pengajaran bersemuka di dalam bilik darjah atau pembelajaran di rumah yang dirancang secara berstruktur. KPM turut memberi bimbingan pelaksanaan kurikulum yang telah dijajarkan dalam tempoh persekolahan yang berbaki bagi tahun 2020 termasuk kunjung bantu dan penerangan secara dalam talian. KPM juga telah menyediakan manual pengajaran dan pembelajaran di rumah atau PDPR sebagai panduan kepada guru dalam melaksanakan PDPR secara berstruktur dan terancang supaya murid dapat mengikuti pembelajaran di rumah secara optimum. Manual PDPR ini meliputi pendekatan secara dalam talian atau online, luar talian offline dan offsite, sama ada menggunakan modul pembelajaran atau pembelajaran berasaskan projek. Tuan Yang Dipertua, KPM juga sentiasa berusaha untuk memastikan semua murid mendapat akses pembelajaran. Bagi membantu murid yang tidak mempunyai akses internet atau peranti yang sesuai, guru mengambil inisiatif melaksanakan PDP melalui serahan bahan pembelajaran kepada murid mengikut kesesuaian. Murid juga boleh menggunakan buku teks cetak sebagai bahan rujukan, penyediaan nota, membuat rumusan atau melukis sesuatu konsep. Manakala buku aktiviti pula boleh digunakan untuk membuat latihan ulang kaji. Guru mentaksir murid secara berterusan mengikut kesesuaian dan melaksanakan intervensi mengikut tahap dan keupayaan murid. Selain daripada itu, PDP turut dilaksanakan melalui siaran pendidikan, TV pendidikan. KPM telah memperkenalkan semula TV pendidikan secara terestrial bermula pada 6 April 2020. Inisiatif ini adalah untuk membantu murid yang tidak mendapat akses kepada internet atau tidak mempunyai peranti untuk mengikuti pembelajaran di rumah. Bermula dengan siaran selama 2 jam di TV OK RTM, siaran ditambah di tutor TV Astro selama 4 jam. Terkini, KPM telah memulakan siaran TV pendidikan selama 3 jam di saluran NTV 7 pada 23 November 2020. Ini menjadikan keseluruhan siaran TV pendidikan berjumlah 9 jam sehari. Tuan Yang Dipertua, pada masa ini, KPM sedang merangka strategi pelaksanaan yang komprehensif dalam memperkasa pendidikan digital negara. Antara tumpuan utama ialah meningkatkan akses internet dan pemilikan peranti oleh murid sekolah di seluruh negara. Perkara ini adalah antara putiran yang dinyatakan dalam peranjauan 2021 yang telah dibentangkan pada 6 November 2020. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Silakan Yang Berhormat Datuk Seri Bermukhtar. Ya, Tuan, saya tidak menafikan bahawa kementerian telah melaksanakan beberapa pendekatan untuk memastikan bahawa semua pelajar-pelajar, semua murid-murid mendapat limpahan ataupun akses dalam menangani isu pembelajaran mereka
khususnya di luar bandar. Walau bagaimanapun realiti dia, ramai pelajar-pelajar di luar bandar begitu tercicir dalam mengikuti pembelajaran di sekolah-sekolah. Sebab hakikatnya bahawa negara dunia sudah berubah. Justru itu Kementerian Pelajaran juga harus mencari satu mekanisme yang paling sesuai untuk mengatasi masalah ini bagi memastikan pelajar-pelajar di luar bandar juga boleh mendapat pendidikan pada masa-masa akan datang. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Kepala Menteri. Terima kasih Kinara Tangan yang begitu prihatin tentang perkara ini. Sebenarnya banyak inisiatif dan berkat kerjasama daripada kementerian yang lain, inisiatif akan diambil, sedang diambil oleh KPM ke arah yang sebenarnya yang telah disebut oleh Kinara Tangan. Jadi di antaranya adalah jaringan digital negara di mana kita akan ianya melibatkan pembangunan infrastruktur penaik tarafan rangkaian telekomunikasi yang akan memberi manfaat yang besar kepada semua sekolah, dan untuk inisiatif tersebut sebanyak 430 sekolah di seluruh negara yang akan terlibat dalam inisiatif ini. Dan selain daripada itu, usaha yang lain termasuklah usaha untuk membekalkan VSAT ataupun Very Small Aperture Terminal berkelajuan 30 Mbps bagi 141 sekolah KPM yang masih tiada infrastruktur jalur lebar di kawasan sekolah berkenaan, di mana dijangka siap pada Februari 2021. Dan usaha-usaha lain termasuklah local area network dan sebagainya, juga usaha untuk membekalkan pemilikan peranti, itu akan saya salurkan secara tertulis untuk tetapan Kinara Tangan. Terima kasih. Terima kasih, Mohd. Silakan seterusnya Yang Berhormat Tuan Pang Hock Leong. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Soalan saya nombor 4. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Timbalan Menteri. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Untuk makluman Yang Berhormat, reserve negara adalah merujuk istilah sama dengan reserve antarabangsa bank negara. Reserve negara terdiri daripada reserve mata wang asing, kedudukan reserve IMF, hak-hak pengeluaran asas atau SDR, emas dan lain-lain aset reserve. Aset-aset bank pusat dalam bentuk mata wang asing ini adalah dipegang dalam pelbagai mata wang, terutama US dollar, euro, pound dan yen dan beberapa mata wang asing yang lain. Ia diguna untuk menjamin liability, iaitu pengeluaran mata wang tempatan dan deposit reserve bank-bank lain dengan bank pusat oleh kerajaan atau institusi kewangan asing. Setakat 30 September 2020, nilai reserve antarabangsa Malaysia adalah berjumlah 436.5 bilion ringgit atau US dollar 105 bilion, mencukupi untuk membiayai 8.4 bulan import tertangguh dan 1.1 kali jumlah hutang luar negeri jangka pendek. Reserve negara telah menunjukkan peningkatan sebanyak 1.4 US dollar bilion berbanding akhir tahun 2019 dengan 103.6 bilion US dollar. Untuk makluman Dewan yang mulia ini juga, reserve antarabangsa adalah digunakan bagi maksud-maksud tertentu dan bukan untuk membiayai bajet atau membiayai pakej rangsangan ekonomi susulan pandemik COVID-19. Pakej rangsangan ekonomi adalah dibiayai terutamanya melalui pinjaman domestik daripada pasaran keuangan tempatan. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Silakan. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri atas jawapannya. Memandangkan satu jumlah besar telah digunakan untuk rangsangan ekonomi COVID-19 dan juga sejumlah besar sejumlah 307 bilion diperuntukkan untuk pengerjaan tahun depan. Jadi soalan saya, apakah langkah-langkah akan digunakan oleh kerajaan supaya jumlah reserve tersebut akan dikekalkan atau tidak dikurangkan? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Silakan. Terima kasih
Yang berhormat, seperti mana yang saya telah jelaskan tadi, bahawa reserve luar negara ini adalah tidak digunakan bagi maksud untuk membiayai perbelanjaan negara. Ianya adalah bagi maksud yang lain seperti mana yang saya telah jelaskan tadi. Yang penting di sini apabila kita berhadapan dengan pandemik ini, kita mengambil langkah-langkah tertentu untuk memastikan ada penjanaan ekonomi supaya apabila ekonomi dapat dijana maka kerajaan dapat mengutip hasil yang lebih banyak. Dan pada ketika ini kita menggunakan kaedah pinjaman untuk membiayai segala perbelanjaan kerajaan khususnya yang berkait dengan penjanaan ekonomi. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih. Seterusnya saya persilakan Yang Berhormat Tuan Yamani Hafiz bin Musa. Terima kasih Datuk Yang Ketua. Soalan saya yang kelima. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Menteri. Datuk Yang Di-Pertua, terima kasih soalan daripada Sepitang. Untuk tahun ini, tahun 2020, untuk BELB Negeri Sabah, sebanyak 216.7 juta diperuntukkan untuk 15 projek, namun sejumlah 88.8 juta telah pun dibelanjakan sehingga Oktober 2020, itu lebih kurang 40%. Bagi bekalan air luar bandar, peruntukan tahun ini 235 juta melibatkan 63 projek. Sementara wang yang dibelanjakan berjumlah 71.8. Ini jauh tidak dapat mencapai sasaran. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Tuan Yamani. Terima kasih Datuk Yang Ketua. Terima kasih juga kepada Yang Berhormat Menteri atas penjelasan berikan. Ternyata sekali memangnya Kerajaan Persekutuan ada tanggungjawab untuk menitik berat pembangunan dari segala aspek, khususnya dalam konteks negeri Sabah yang masih lagi mendahagakan kemajuan untuk bergerak seiring dengan rakan-rakan kita semenanjung. Jadi soalan tambahan saya ialah apakah jaminan kerajaan bagi memastikan pembangunan infrastruktur luar bandar negeri Sabah tidak ketinggalan dan rakyat negeri Sabah mendapat manfaat khusus dari segi bekalan air bersih dan bekalan elektrik. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih soalan tambahan. Soalan tambahan yang menandakan keprihatinan Yang Berhormat Sepitang mengenai pembangunan di seluruh negeri Sabah dan juga mungkin Sarawak yang kita tahu dia amat luas dan penduduknya semakin bertambah. Jadi kita menjalankan pembangunan ini berasaskan kepada sesuatu yang sentiasa berubah-ubah. Jadi nak jamin tu memang sukar untuk kita jamin. Walau bagaimanapun, dengan adanya kerajaan negeri yang di bawah pimpinan PN, kerajaan persekutuan di bawah PN, saya ingat jaminan ini lebih mudah realisasi dan malah dalam bajet ada peruntukan khusus untuk negeri Sabah dan Sarawak selain daripada peruntukan di bawah KPLB. Terima kasih Datuk Mentua. Terima kasih. Seterusnya saya persilakan Yang Berhormat Dr. Lee Boon Chye. Terima kasih Yang Di-Pertua. Saya kemukakan soalan nombor 6. Silakan Yang Berhormat Tuan Perdana Menteri. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Terima kasih atas soalan Yang Berhormat Gopeng. Kebetulannya perkara yang bakal saya jawab ini telah juga dibangkitkan oleh Yang Berhormat Cameron Highland kepada saya sebelum daripada ini. Kementerian telah dan sentiasa memberi tumpuan kepada penambahbaikan infrastruktur komunikasi melalui penyediaan liputan jalur lebar berkelajuan tinggi dengan menggunakan pelbagai teknologi untuk membolehkan rakyat termasuk kawasan-kawasan perkampungan orang asli di seluruh negara menikmati akses kepada perkhidmatan jalur lebar yang lebih menyeluruh. Sehingga Oktober 2020, SKMM telah membangunkan sebanyak 61 menara komunikasi yang memberikan liputan di kawasan perkampungan orang asli.
manakala 8 menara masih dalam peringkat pelaksanaan dan dijangka siap secara berperingkat bermula suku pertama tahun 2021. Daripada 8 ini termasuk 2 di Cameron Highland, iaitu di Pos Lemoy dan di Pos Kampung Telimau. Melalui Pelan Jendela Fasa 1, sebanyak 85 menara baru dengan perkhidmatan 4G akan dibina di 136 buah kampung orang asli di seluruh negara dan dijangka mula pelaksanaannya pada suku kedua tahun 2021. Daripada 85 ini, 11 berada di Cameron Highland, 38 di Negeri Pahang, 19 di Perak. Kita akan terus bekerjasama dengan pihak industri dan juga kerajaan negeri dan pihak berkuasa tempatan untuk merancakkan lagi soal penyediaan ini. Terima kasih. Sila soalan tambahan. Terima kasih Yang Ketua. Terima kasih dengan jawapan daripada Menteri dan usaha berterusan untuk bertingkatkan penyampaian internet di komuniti orang asli. Cuma kalau kita lihat kita sedang dalam pandemik COVID, digital divide ini, masalah ini diperbesarkan oleh kerana pandemik COVID ini. Jadi baru saja kita dengar ada yang memanjat pokok, memanjat bumbung, yang berkhemah di bukit untuk dapat akses internet. Jadi saya alu-alukan usaha untuk adakan menara di kawasan-kawasan terpencil. Cuma dari segi pendekatan, sama ada kementerian bersedia untuk mengkaji pendekatan dari segi liputan geografi daripada liputan penduduk. Sebab kalau kira liputan penduduk yang melebihi 95%, tetapi ada mereka yang terpencil, memang mereka tidak akan dapat internet. Jadi kalau ada pendekatan liputan geografi, jadi di mana kita pergi, ke mana kita pergi, kita ada internet akses. Jadi liputan akan meliputi mereka yang di luar bandar. Jadi sama ada kementerian bersedia untuk mengkaji pendekatan tersebut. Sekian. Ya, Yang Berhormat Menteri, 1 minit. Ya, Tuan Yang Di-Pertua, sebenarnya faktor-faktor geografi itu sudah diambil kira dalam plan jendela, dan beberapa minggu lepas saya dan pengurusi SKMM membuat sidang media menyatakan bahawa insiden-insiden seperti contoh yang disebut oleh Yang Berhormat tadi itu kita terima itu sebagai maklum balas dan kita tidak akan defensif. Malahan kita juga melihat sekiranya ada satu dua pendekatan yang lain, seperti contohnya eksperimen dengan izin yang kita gunakan dengan melalui dengan syarikat TNB di Jasin, dan satu dua teknologi yang juga perlu kita cari untuk mencari jalan itu. Cuma akhirnya Tuan Yang Di-Pertua, sebab soalan tadi tentang orang asli, saya nak sebutkan juga bahawa antara yang kita sedang secara usahakan ialah melihat sejauh mana penggunaan dan keberkesanan pusat-pusat internet yang ada di kawasan orang asli. Daripada 873 pusat internet di bawah SKMM ni, tak masuk yang lain-lain, ada 128 yang meliputi 181 komuniti orang asli yang sedang kita nilai untuk perbaiki dan sebagainya. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Yang Berhormat, jam telah menunjukkan pukul 11 pagi. Yang Berhormat, sekarang tamatlah sesi untuk waktu pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan pada hari ini. Terima kasih ahli-ahli yang berhormat. Aturan urusan mesyuarat dan usul-usul menyambung semula pertimbangan ke atas Rang Undang-Undang Perbekalan 2021 DR 16/2020 dan usul anggaran perbelanjaan pembangunan 2021 dalam jawatankuasa sebuah majlis. Ahli Berhormat, sebelum kita menyambung perbahasan, saya ingin membuat pemakluman daripada Yang Di-Pertua. Ahli Yang Berhormat, saya ingin memaklumkan bahawa saya telah menerima pemakluman daripada Yang Berhormat Datuk Haji Syahbuddin Yahya, Ahli Parlimen Tasik Gelugor semalam berkenaan senarai undi bagi Blok C semasa undi belah bahagian bagi kepala B10, B11, B12, anggaran perbelanjaan mengurus 2021 Kementerian Kewangan. Beliau yang merupakan penghitung bagi Blok C memaklumkan bahawa beliau telah
tersilap menandakan Yang Berhormat Padang Rengas bersetuju dalam senarai undi walaupun sebenarnya Yang Berhormat Padang Rengas tidak hadir semasa undian yang kedua semalam. Satu saja. Datuk. Baik. Datuk Ketua. Oleh itu, saya meminta keputusan belah bahagian bagi Kepala B10, B11 dan B12 anggaran perbelanjaan mengurus 2021 Kementerian Kewangan daripada 18 yang tidak hadir kepada 19. Speaker. Dan Penjelasan. Dan 107 ahli bersetuju kepada kurang satu jadi 106. Manakala 95 ahli kekal tidak bersetuju. Dengan itu saya memerintahkan setiausaha untuk membetulkan bilangan undi tersebut. Dengan perubahan undi tersebut ia tidak menjejaskan keputusan belah bahagian tersebut. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada YB Kanga yang membangkitkan perkara ini kepada saya. Datuk Azhar Azizan Harun yang di-Pertua Dewan Rakyat 1 Disember 2020. Terima kasih. Penjelasan, minta maaf. Ini perkara yang sangat penting. Walaupun ia tidak mengubah keputusan semalam, tetapi bagaimana kita nak pastikan bahawa kesilapan seperti ini tidak akan berulang lagi. Takkanlah di Dewan Rakyat tidak ada sistem semak imbang. Kalau dengan itu saya pun boleh ambil block voting. Walaupun contoh Tun Datuk Seri dan lain kata tidak, saya kata ya saja. Dan hanya selepas hari keesokan baru boleh dibetulkan. Saya berharap Speaker dan timbalan Speaker akan mencari jalan supaya ada sistem semak imbang supaya kesilapan seperti ini tidak akan berulang lagi. Baik, terima kasih Ahli Berhormat Muar. Terima kasih Penjelasan. Maknanya hasil daripada semak imbang cuma lewat dah. Terima kasih Yang Berhormat Muar. Ahli Berhormat Jelutong, saya nak teruskan dengan aturan pensyarat pada hari ini. Lembah pantai, Datuk Speaker, please don't switch off the mic. Ini adalah perkara penting. Baik, silakan. Saya bagi pulang pada Speaker, dan juga lembah pantai. Speaker telah menjelaskan bahawa dalam pengiraan kemarin, Rengas diambil kira walaupun beliau tidak hadir. Dan perkara ini hanya dibawa kepada perhatian Dewan Yang Mulia ini oleh Yang Berhormat Kanga. Persoalan saya adalah macam mana perkara ini boleh berlaku? Baik, macam mana kita boleh pasti perkara ini tidak akan berlaku lagi? Lembah pantai. Baik. Ya. Datuk. So, saya minta supaya orang, individu ataupun ahli parlimen yang mengambil kira Padang Rengas itu diambil tindakan. Baik. Ya. So, ini merupakan satu penipuan. Baik. Baik, kita ambil. Kalau perkara sebesar ini pun boleh ditipu, bayangkan apa-apa perkara lagi yang boleh ditipu oleh PN. Baik, Jelutong, kita terima apa yang telah dinyatakan. Sebab itu semak imbang tadi penting. Baik, terima kasih Jelutong. Speaker, bukan isu terima, Tuan Speaker. Minta maaf. Kemarin perkara ini telah dipertimbangkan dan telah diputuskan. Baik. Macam mana boleh perkara ini kita benarkan? This is a very serious matter. Come on, Tuan Speaker. Baik, saya telah jelaskan tadi. Pihak Speaker telah mengarahkan untuk memperbetulkan fakta tersebut. Terima kasih. Ahli yang berhormat, kita teruskan dengan menyambung majlis dalam jawatan kuasa. Ya, Speaker, lembah pantai. Tepung dulu lah. Lembah pantai sebelum tu. Speaker, semua sedang melihat, memerhatikan persidangan ini live. Tolonglah jangan tutup mic dan try to silence us on this matter, please. Betul, Speaker. At least you must ask him to explain. Minta beliau memberi penjelasan. Betul, saya sokong. Bagaimana perhitungan dibuat ke atas seorang yang tak hadir? Baik. Datuk Speaker. Terima kasih Jelutong. Bagi saya bercakap. Baik. Kita mendengar dan sekiranya ada tidak puas hati, saya minta supaya buat cara bertulis kepada Speaker tidak puas hatian Baik. Speaker adalah bekas SPR. Saya gunakan peraturan 43. Kalau apa-apa yang tak puas hati buat saya cara bertulis dan kita akan ambil tindakan. Saya dah tulis 10 kali atas isu Bintulu pun tak ada jawapan. Saya dah tulis berapa kali dah hantar surat sampai sekarang tak ada penjelasan. Bintulu sampai sekarang hilang, tak ada di sini. Ada jawapan. Pilihan raya kena adil dan sama. Dia kena adil dan telus. Ya, Speaker adalah bekas SPR. Dia kena buat ruling. Kerana ini adalah integrity of the parliament. Ya, kita kena pastikan parlimen ini berintegriti. Kalau yang ada tangan
gaib ke atau undi hantu, pengundi hantu, tak boleh. Baik, terima kasih. Ini kes pengundi hantu. Speaker, satu. Saya ucap terima kasih kepada Bayan Baru. Sebab itulah hasil daripada apa yang telah dibangkitkan, ini ada pemakluman untuk buat peraturan mesyuarat. Peraturan mesyuarat. Sepatutnya yang melakukan perkara itu tidak dibenarkan menjadi penghitung pada hari ini sekiranya ada pengundian. Mesti buat ruling sekarang. Tuan Speaker, Timbalan Menteri hampir berdiri untuk menjawab. Saya harap Tuan Speaker jangan melindungi ahli-ahli parlimen seperti Tasik Glugur yang membuat kesalahan besar dalam Dewan Rakyat. Beliau hampir nak jawab. Kita tidak ada keyakinan. Baik, saya minta penghitung kira daripada Tasik Glugur untuk memberi penjelasan. Silakan. Switch on the mic. Tuan Speaker, terima kasih kepada Tuan Speaker dan juga kepada semua ahli parlimen. Semasa membuat pengiraan undi, saya pada ketika itu beberapa minit sebelum itu, saya ada melihat padang rengas. Cuma semasa yang berkenaan itu, padang rengas mungkin tiada di situ. Saya tak pasti sehinggalah dikomplain kata tiada. Tapi saya yakin bahawa padang rengas ada pada ketika sebelum itu. Jadi, diamlah, duduklah dulu. Biar saya jelaskan. Dikira di saya tidak ada niat untuk menipu Dewan ataupun untuk melakukan sesuatu perkara yang bercanggah dengan peraturan Dewan. Minta maaf saya tidak. dengan niat tulus ikhlas, saya menunda apa yang saya faham, apa yang saya tahu. Bukankah SOP untuk bertanya dengan ahli parlimen tersebut? Diamlah. Yang lain dengarlah. Saya minta ahli-ahli yang lain untuk duduk, bagi dengar penjelasan. Saya bagi ruang. Baik, saya bagi ruang. Minta Tasik Glugur on balik. On-kan baik. On mic. Kalau tak nak dengar, jangan dengar. Tapi kalau nak dengar, duduklah. Dah, bukan soal saya dengar. masa untuk saya jelaskan. Ini bukan untuk pertengkaran. Pokok senang, ini bukan untuk pertengkaran. Ini untuk penjelasan. Saya tidak ada niat untuk menipu Dewan dan sebagainya. Dan itu kalaupun dianggap sebagai satu kesalahan, saya telah memaklumkan dengan ikhlas kepada Speaker. Saya tidak menyembunyikan perkara ini dan saya telah memohon maaf kepada Speaker. Terpulanglah kepada Speaker. Tapi jangan tuduh saya ada niat untuk menipu dan sebagainya. Terima kasih. Baik. Terima kasih di atas penjelasan oleh Yang Berhormat penghitung kira-kira tadi. Ahli berhormat, saya ingin teruskan. Ya. Kalau tak puas hati, sila tulis balik kepada pejabat ya. Gunakan peraturan 43. Baik. Mana boleh tipu? Ini pilihan raya ini tak boleh tipu. Ini dalam parlimen tidak boleh tipu. Ini satu penipuan. Saya pengundi hantu ni, pengundi hantu. Speaker, kita tidak boleh terima pengundi hantu dalam Dewan ini. Speaker. Ini adalah saya telah buat keputusan. Saya minta semua ahli berhormat duduk. Kalau tidak saya boleh. Speaker, saya minta undi balik semua. Kemarin undi balik semua kementerian. Ada penipuan. Undi balik semua kementerian, ada penipuan jelas. Saya minta semua undi-undi kemarin diundi balik. Semua kementerian kemarin diundi balik. Ada penipuan. Speaker, satu je. Speaker, sama ada beliau ada niat untuk menipu atau tidak, kita tidak tahu. Tetapi jelas beliau telah melakukan satu kesalahan. Pengiraan hanya berlaku di tempat duduk. Mana boleh tak nampak orang tetapi boleh kira sebagai undi. Speaker, yang dipetua, boleh saya baca peraturan? Saya dapat satu maklumat. Baik. Pada 27 November, sehari selepas 2017, YB kapal sebagai penghitung undi juga tersilap dalam pengundian belah bahagian pada 20 hari bulan 11 2017 dan telah memohon maaf mengenai perkara tersebut. Ini rekod fakta. Saya disahkan. Saya berada dengan Dewan. Kita tak perlu buang masa, Rahmat. Baik. Ahli berhormat, saya ingin teruskan perbahasan di peringkat jawatan kuasa. Kepala Bekalan B13 dan Kepala Bekalan P13 di bawah Kementerian Luar Negeri terbuka untuk dibahas sekarang.
Yang di-Petua. Tuan Yang di-Petua. Macam mana kita nak pastikan kesilapan ini tidak akan berlaku lagi? Two wrongs don't make one right. Two wrongs don't make one right. Apa yang berlaku pada tahun 2017 adalah salah. Tetapi apabila berlaku lagi dan sampai hari ini kita belum dapat penjelasan bagaimana kita nak pastikan perkara ini tidak akan berterusan. Semalam Yang Berhormat Menteri boleh ada di sana untuk proses kiraan undi. Mana keadilan? Mana ketelusan? Kalau ini berulang lagi. Baik, terima kasih. Bayangkan bila beza dekat parlimen 3 ahli parlimen. Ya. Bagaimana kita nak pastikan ini Tuan tidak Speaker berulang bukan lagi? ahli parlimen. Tuan Speaker adalah seorang pengadil. Speaker, saya mengadili sidang ini. Ya. So jangan dapatkan satu nota daripada mana-mana pihak dan cuba memberi penjelasan mempertahankan mereka. Baik. You are here as a speaker, not as a member of parliament for the Perikatan Nasional. Sebab itulah saya buat pemakluman tadi nak memperbetulkan perkara ini dan benda ini tidak akan berulang jika sekiranya ada belah bahagian dibuat sekali lagi. Baik, terima kasih Yang Berhormat. Sekarang saya minta Yang Berhormat Kepung untuk membuat perbahasannya. Sila Yang Berhormat Kepung. Speaker Kanga yang bawa kepada perhatian speaker. Kalau boleh saya minta izin bercakap sikit. Tak boleh. Yang Berhormat. Dia yang bawa. Sila. Sebab saya rasa apa yang speaker cuba maklumkan tadi, bila speaker bangkitkan isu kapar juga pernah tersalah hitung, dia tidak memberikan jawapan kepada persoalan dibangkitkan oleh ahli parlimen. Sebaliknya, ia mendedahkan lagi bahawa ada kepincangan dalam cara kita membuat hitungan undi di Dewan ini. Jadi bagi saya permintaan daripada kawan-kawan saya yang ada di sini yang bangkit untuk minta jaminan, bukan hanya jaminan mulut, tetapi saya ingat Dewan mesti undi semula, mesti mewujudkan satu mekanisme yang dipersetujui bersama. Sebab kita lepas bahas ni kita akan undi lagi. Baik, terima kasih Kang. Terima kasih Yang Berhormat Kang. Kita ambil maklum perkara tersebut dan perlu dibangkitkan dalam tata cara untuk kita menghitung belah bahagian yang selepas daripada ini. Tapi adakah yang saya minta Yang Berhormat Kepung, sila Kepung. Tuan Yang di-Petua. Saya tak mau nak buang masa sebab kita Tuan Yang di-Petua. Tak apa dia, Kewantan tak apa, Kewantan. Tuan Yang di-Petua. Saya minta Kepung teruskan. Ya. Ya, Datuk lagi betul. Saya minta Tasik Gelugu Saya nak bacakan peraturan mesyuarat, Tuan Yang di-Petua. Sila, saya bagi kepada Kewantan serangkannya. Okey, terima kasih Tuan Yang di-Petua. Saya ingin merujuk kepada peraturan mesyuarat 471 dan 472. Apabila belah bahagian telah diperintahkan, maka penghitung undi hendaklah bertanya kepada tiap-tiap ahli pihak mana hendak diundinya. Hendaklah bertanya. Setiausaha hendaklah memasukkan undi masing-masing ahli itu dan nama ahli-ahli yang tidak mengundi dalam buku undi-undi dan perjalanan mesyuarat. Apabila seseorang ahli itu ditanya pihak mana hendak diundinya dalam sesuatu belah bahagian, bolehlah dijawabnya mengatakan ia mengundi bagi pihak bersetuju atau bagi pihak tidak, atau dengan menyatakan terang-terang iaitu tidak hendak mengundi. Baik. Seseorang ahli tidak boleh memberi jawab yang berlawan dengan apa-apa ketetapan yang dikeluarkan masa diadakan undi dengan suara beramai-ramai. Jadi kita faham setiap penghitung mesti bertanya. Penghitung tidak boleh membuat andaian. Baik. Kalau penghitung untuk blok Padang Rengas membuat andaian, bagaimana kami boleh yakin bahawa penghitung di blok lain di pihak kerajaan tidak berbuat perkara yang sama? Baik. Tuan Yang di-Petua, tidak boleh menggunakan presiden yang lepas kerana ketika itu majoriti kita jauh berbeza. Hari ini, kerajaan pada hari ini hanya ada majoriti 2 undi. Maka tidak boleh digunakan presiden itu sebagai hujah untuk mengatakan menerima alasan yang diberikan oleh penghitung Tasik Gelugu. Terima kasih. Saya pohon ruling yang sistem yang baru mengikut peraturan mesyuarat kita. Terima kasih. Terima kasih. Datuk ni betul. Mana boleh dia pakai ingat kata ada, dia ingat hantu ayah mengumpul Padang Rengas. Mana boleh? Baik, terima kasih. Tuan Yang di-Petua, kita minta pemasyuran daripada Tuan Speaker untuk undi semalam tidak sah dan undi semula sekarang. Kita minta belah bahagi. 15 orang kita bangun minta belah bahagi sekarang.
Yang Muhammad Speaker. Segambut. Segambut, kalau tak puas hati dengan pemasyuran ini, dengan segambut, kalau tak puas hati, guna peraturan 43 untuk maklumkan kepada speaker. Tuan Yang Ketua, perkara ini menunjukkan bahawa Bukit Belugur tidak tanya Padang Rengas sokong ke tidak. Macam mana beliau boleh andaikan Padang Rengas sokong semasa belah undi? Mungkin Padang Rengas nak tolak. Macam mana boleh tahu? Ya. Ahli berhormat, saya kalau ahli berhormat tak puas hati guna peraturan 43, cara buat bertulis supaya tadi ada unjuran. Mungkin dia langsung Mas, seorang-seorang untuk ambil ruling daripada speaker. 43 tak terpakai, ini bohong. Saya sekarang 43 tak terpakai, ini bohong. Dengan memanggil Kepong. Tuan Speaker, come on lah, tak terpakai lah 43, ni bohong lah. Kes bohong tak terpakai 43. Ni basic lah, asas. Kau tak faham, jangan jadi speaker lah. Malu lah. You have become laughing stock, you know. Okey, YB Kepong, 5 minit dan masa berjalan sekarang. Apalah pembohong. Integriti. Tak jawatan lah sebagai speaker macam kita pembohong. Memalukan lah. Memalukan. Datuk Speaker. Undi semula. Speaker. Undi semula, Tuan Speaker. Kemudian tak sah macam Tuan mana Speaker kita mampu boleh membetulkan keadaan. Undi semula. Saya ada dengar kata Sepang kata memalukan, betul? Betul. Saya minta tarik balik. Saya minta ke Speaker, jangan cari pasal so tarik balik. Memang memalukan. Saya minta Sepang tarik balik 2. Sepang tarik balik. Saya minta Sepang tarik balik 3. Sepang tarik balik. Speaker. Saya nak dengar minta suara Sepang. Sepang sila tarik balik. Balik, jangan tarik balik. Tak dengar ke? Tak tarik balik. Halau dia. Yang lain sila duduk. Tuan Speaker, tolong berhentikan masa. Jangan ambil masa daripada Kepong berbahas. Saya dah sebut masa telah berjalan. Sila Kepong. No, Tuan Speaker, don't do this. Please. Be fair, Tuan Speaker. Saya tak boleh tarik Come balik. on, Saya kata Tuan Speaker. Kepong ada 3 minit 52 saat lagi. Kepong dipersilakan. Majlis dalam jawatan kuasa. Datuk Yang Dipertua, saya minta Sila, Tasik Gelugur minta maaf dan dirujuk kepada itu jawatan kuasa khas Select Komiti. Bahas dulu. Saya sokong. Teruskan bahas. Datuk Yang Dipertua. Sebut butiran Datuk Yang Dipertua, zaman dulu speaker DAP tak layan semua ni. Buat apa YB nak menterikan? Jangan layan. Teruskan pembahasan. What is all this? Macam Datuk Yang Dipertua, saya minta satu keputusan dibuat. Where was the speaker from DAP? Jangan menghina. Jangan menghina. Balik. Waktu ini waktu Kepong untuk berbahas. Ada 3 minit lagi. Sila Kepong bahas. Balik, jangan buat malu, jangan Dulu menghina kami Dewan. kena halau bangun macam ni Jangan 3 hari. menghina Dewan. Baling sila duduk. Baling duduk. Baling jelutong. Rasa sila duduk. Baik. Macam mana speaker boleh benarkan Baling buat tuduhan yang melampau? Kenapa? Dulu kami kena halau. Kami cakap bising macam ni. Kena gantung 3 hari. Ahli yang berhormat. Baik. Ini masa pembahasan. Mana boleh ganggu Dewan. Tolong. Dulu tak tipu lah. Baling sila duduk. Baling jelutong. Baling dulu kau bising bawa peraturan mesyuarat yang mana? Baik. Speaker. Tuan Yang Dipertua. Tidak ada hal kesalahan di sini. Tuan Yang Dipertua. Saya minta Baling tarik balik kenyataan. Saya teruskan sesi masih ada 2 minit saja. Kepong silakan. Tuan Speaker, tadi kalau Tuan Speaker minta Sepang tarik balik, saya minta Baling tarik balik. Saya buat jelutong mengganggu sesi sejam kuasa. Saya bagi tembak. Kalau you diri sekali lagi, saya allow you keluar. Alah keluar, jelutong keluar. Jelutong sila duduk. Baling duduk, rasa duduk. Kalau tak, saya allow keluar. Tuan Speaker, kesalahan telah dibuat. Hukuman saja. Tidak pada Tasik Gelugur. Dia mengaku dah dia buat silap dalam parlimen. Hukuman saja. Dia juga minta maaf. Kau kena buat. Itu saya sebut. Buat secara bertulis. Itu saja dia dah mengaku. Dia dah mengaku dia menipu. Baik. Dalam kira.
Dia nampak Nazri di kantin, dia kata ada di sini. Kotor aja. Hukum dia itu aja. Dia bukan Adil dah macam tu. Kira. Speaker. Baik, sila kepung 1 minit. Hormatlah orang tua-tua lama ni. Speaker. Dia dah mengaku dia menipu. Ya. Adakah itu ruling yang adil? Dia tak mengaku dia menipu. Speaker. Bila dia mengaku dia menipu, Ya. ada hukuman itu saja. Speaker, adakah itu ruling yang adil? Baik, saya minta semua ahli hormat duduk. Kalau tidak, saya akan minta ahli hormat keluar. Sila 47 saat saja lagi. Ya, Datuk Speaker, saya minta satu keputusan dibuat. Peraturan mesyuarat. Tasik Gelugo minta maaf dan dirujuk kepada jawatan Peraturan mesyuarat. Satu keputusan. Buat sekarang, Datuk Speaker. Timbalan Speaker, peraturan mesyuarat. Bukit Bertajam, peraturan mesyuarat. Datuk Speaker, saya minta keputusan dibuat sekarang juga. Tasik Gelugo minta maaf dan dirujuk kepada jawatan khas. Peraturan mesyuarat, timbalan Speaker. Bukit Bertajam, sekarang saya dah sebut ini sesi dalam jawatan kuasa. Ya. Saya minta suruh dia rambat usul dulu, hantar. Lepas tu buat keputusan lah. Tuan Yang Dipertua, sebelum Tuan Yang Dipertua, sebelum Tuan Yang Dipertua teruskan dengan perbahasan untuk peringkat jawatan kuasa, saya nak minta penjelasan oleh kerana pengundian kredibilitinya telah dipertikaikan. Jadi saya nak penjelasan daripada Tuan Yang Dipertua bagaimana kita boleh menjamin bahawa pengundian yang akan berlaku selepas perbahasan ini telah mengambil langkah-langkah untuk tidak mengulangi perkara semalam. Saya nak dengar penjelasan Tuan Yang Dipertua. Apakah langkah yang telah diambil dan akan diambil yang berbeza daripada semalam? Baik, terima kasih Sekambut. Baik, walau bagaimanapun masa untuk kepung telah habis, tapi saya ingin respon kepada Sekambut. Ya, kita mengambil kira sepanjang 20 minit tadi kita berbahas, perkara tersebut telah dibangkitkan termasuk peraturan 47 tadi. Sehingga sekarang dia ingin minta maaf. Siapa yang cakap tu? Saya. Kepung. Masih kepung. Kepung. Semasa speaker cakap, yang lain tidak boleh. Okay. Yang lain kena diam. Jadi kita mengambil kira Sekambut, Yang Berhormat Sekambut, mengambil kira apa yang disebutkan tadi. Saya akan bawa kepada Yang Dipertua untuk membuat petua nak memastikan bahawa jika ada belah bahagian yang selepas daripada ini, dipastikan bahawa tidak berlaku, tidak berulang kembali perkara yang telah betul. Apa langkahnya Tuan Yang Dipertua? Langkah mencegah. Itu detail. Maknanya daripada spirit daripada peraturan mesyuarat 47 tadi, pengira kira-kira memastikan bahawa ahli berhormat ada dan dia melihat ahli berhormat berada di situ dan menandakan dalam petak-petak yang Tuan Yang Dipertua, apa yang dilakukan oleh Tasik Gelugo dan beliau akui merupakan satu pengkhianatan dan penipuan. Jikalau Tuan Dipertua benarkan ini berlaku, dia mencemari Dewan dan dia akan menjadi satu presiden kepada negara ini. Ini mencemarkan kesucian Dewan. Tuan Yang Dipertua. Sempang Renggam. Ini bukan penipuan. Dia kata dia minta maaf tadi kerana terdapat ada kekhilafan. Dia tidak minta maaf. Baik, ahli hormat, saya telah berikan petua tadi dan saya ingin meneruskan sekarang. Saya jemput Yang Berhormat Pasir Putih. Bismillahirrahmanirrahim. Datuk Speaker, Tasik Gelugo dia tidak minta maaf. Pengerusi. Datuk Speaker, you dah silap. Tasik Gelugo tidak minta maaf. Datuk Speaker, kepada butiran 020 Speaker, kami nak tahu kalau Tasik Gelugo ada bertanya atau tidak dengan YB Padang Rengas, ya atau tidak? Peraturan mesyuarat. Kalau dah jelas tak tanya, macam mana boleh tanda? Dan macam mana Tuan Speaker boleh terima jawapan yang diberikan? Ini Dewan yang mulia. Meter halal. Dan Tuan Speaker mengurusikan Dewan ini, ketua Dewan ini. Saya tidak benar. Bagaimana boleh benarkan? Batu kawan minta dah banyak tadi kita bagi penjelasan dan saya telah buat ruling tadi. Minta Pasir Putih teruskan. Masih kurang faham lagi. Peraturan mesyuarat, Datuk Speaker. Peraturan mesyuarat 36/12, Datuk Speaker. Tentang ahli-ahli yang mengeluarkan kenyataan yang menggelirukan Dewan yang boleh ditakrifkan sebagai menghina majlis. Datuk Speaker, tadi Yang Berhormat dari Baling telah menyebut Speaker DAP. Setahu saya dalam sejarah Parlimen ini tidak pernah ada Speaker dari
parti DAP satu. Keduanya, kerusi speaker Yang Berhormat tidak boleh Datuk dikaitkan Pengerusi, dengan masa mana-mana saya berjalan, parti saya politik. tidak benar. Mana-mana individu bangun, minta maaf, dan saya cadangkan supaya Bukit-Bukit Mentajam bangkitkan selepas daripada ni perbahasan daripada Pasir Putih. Selepas Pasir Putih. Terima kasih. Baik, terima kasih Bukit Mentajam. Sila Pasir Putih teruskan dengan tambahan masa tadi. Silakan. 020100 menyentuh ekonomi pelbagai hala dan alam sekitar. Kita semua maklum bahawa isu alam sekitar yang datang daripada negara jiran seperti Indonesia di musim kemarau yang membabitkan cuaca ataupun iklim di dalam negara kita bertukar, dan ini menjadi kebimbangan kepada dunia. Perubahan iklim dunia ini berlaku disebabkan berlakunya persekitaran alam sekitar yang tidak sihat. Dalam isu ini saya mencadangkan supaya pihak kerajaan memberi satu fokus yang benar-benar berkesan supaya pembakaran di luar daripada negara kita, negara-negara jiran seperti Indonesia ini dapat disepakati bersama. Kerana sebelum daripada ini saya lihat isu ini kadang-kadang ditangani tetapi tidak dengan cara yang lebih bersungguh-sungguh. Yang kedua berkenaan dengan banjir daripada negara Thailand. Saya minta kepada Menteri Alam Sekitar Air supaya mempercepatkan proses membina tembok di sempadan antara Malaysia dengan Thailand dengan segera supaya isu membabitkan banjir besar di negeri Kelantan ini dapat ditangani ataupun dapat dikurangkan. Kerana banjir sebagaimana yang semua maklum, dia boleh mengancam harta benda rakyat. Barangkali pihak kerajaan dia tidak terasa satu bebanan berbanding dengan tuan hak rakyat di negeri tersebut. Kadang-kadang rumah hancur berkecam. Ini adalah Kementerian Luar Negeri. Ya. Yang pengerusi dia ada kaitan. Cuba tengok ekonomi pelbagai hala dan alam sekitar. Boleh baca di dalam penerangan dia. Saya bercakap ini dalam ruang lingkup dia. Mana menteri? Dalam menteri ruang lingkup dia. Jadi sebab itu mesti diambil perjalanan kerana ini membabitkan hubungan luar negara. Itu dalam ruang lingkup. Yang kedua berkenaan dengan butiran 020200 hak asasi manusia dan kemanusiaan. Saya mengharapkan pihak kerajaan membuat garis panduan yang lengkap berhubung dengan hak asasi manusia. Kadang-kala istilah hak asasi manusia ini diceroboh, menyebabkan ada pihak yang mengatakan ini adalah hak asasi manusia. Kerana kita mesti faham negara kita yang berada dalam kumpulan masyarakat majmuk, hak asasi ini berbeza kalau kita lihat mengikut kacamata agama, mengikut kacamata bangsa dan mengikut adat budaya di dalam negara. Jadi sebab itu peruntukan yang diberikan ini sangat bagi saya merasakan tidak sepatutnya berkurangan daripada 1 bilion kepada 868, daripada 1 juta lebih kepada 868,000. Ini adalah suatu yang tidak berpatutan dan saya minta kepada menteri berkenaan supaya memberi penjelasan mengapa peruntukan ini dikurangkan, kerana isu yang membabitkan hak asasi manusia ini seringkali menimbulkan kekecohan di dalam negara kita. Seterusnya butiran 020300 keselamatan pelbagai hala dan pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Dalam isu keselamatan pelbagai hala ini, suka saya tegaskan supaya pendirian negara kita ini mesti pendirian yang tegas,
dan kita tidak berganjak dan kita tidak tunduk kepada gesaan-gesaan daripada negara-negara lain. Terutama sekali isu yang menyentuh Kashmir, Palestin, Rohingya dan lain-lain. Di mana ada pihak yang menuduh Palestin sebagai contoh, sebagai teroris. Tanpa mereka menyebut Yahudi yang meroboh, merampas hak milik rakyat Palestin ini sebagai teroris. Sebenarnya mereka adalah teroris. Begitu juga yang menyentuh negara-negara kuasa besar. Kadang-kala negara-negara kuasa besar ini seperti Amerika, dia seolah-olah menjadi raja dalam dunia. Apa yang dia nak buat, dia buat. Dia nak serang Sudan, dia nak buat ke atas Libya, ke atas mana-mana negara sekalipun. Izinkan saya menyokong berkaitan Palestin. Boleh buat. Izinkan saya menyokong berkaitan Palestin. Tak perlu. Saya sekejap. Masa yang panjang. Jadi sebab itu pendirian Malaysia mesti tegas. Kita tidak mengatakan Palestin itu teroris, tapi kita mengatakan Yahudi Israel itu adalah negara teroris. Begitu juga Amerika. Pasir Putih, izinkan saya dan menyokong. Dan negara-negara lain. Sebenarnya mereka adalah teroris, membuat ancaman macam-macam ancaman-ancaman dibuat kepada negara-negara yang tidak sebulu dengan mereka. Pasir Putih. Seterusnya dalam butiran 020400 berkenaan dengan pertubuhan kerjasama Islam OIC dan kerjasama serantau. Saya minta kepada pihak kerajaan di dalam negara kita untuk kita bangkit menjadi kalau leader. Kalau macam itu tak perlu ada kedutaan Amerika di Malaysia lah. Saya sudah suruh dia tamat. Negara-negara Islam yang lain. Jadi sebab itu peranan yang dimainkan oleh negara kita berkenaan dengan OIC ini saya kira sangat mustahak. Biarlah kita muncul menjadi sebuah negara yang benar-benar mempunyai kewibawaan dan kita tunjuk kekuatan kita. Dan saya ucap syabas sebagaimana Turki. Dia tidak hirau tekanan daripada kuasa besar. Dia menyatakan prinsip negara dia. Dan kita ada kewibawaan negara kita, kedaulatan kita. Kita mesti mempertahankan kedaulatan negara kita ini, insya-Allah. Dan saya kira dalam perkara ini tambahan peruntukan yang diberikan adalah sangat wajar. Baik, terima kasih. Speaker, bolehkah benarkan Kepung untuk berbahas? 36. Beliau sepatutnya merupakan pembahas pertama. Saya mohon beliau diberi peluang dan ruang untuk berbahas. Kepung adalah pembahas pertama. Pasir Putih dah habis dah? Pasir Putih? Baik, terima kasih yang berhormat Pasir Putih. Masa dah habis yang Beringam. Saya ingin mencelah berkaitan dengan isu Palestin yang dibawa oleh Pasir Putih. Masa dah habis yang Beringam. Okey. Masa dah habis. Minta maaf. Peraturan Mesyuarat 36/12 Tuan Speaker. Sila saya bagi sedikit masa untuk berkirim jam. Terima kasih Tuan Speaker. Peraturan Mesyuarat 36/12 iaitu mana-mana ahli yang mengeluarkan kenyataan yang mengelirukan Dewan adalah disifat sebagai menghina majlis dan ahli itu boleh dirujuk kepada jawatan kuasa hak dan kebebasan bagi kesalahan itu. Tadi Tuan Yang di-Pertua, saya percaya Tuan Yang di-Pertua dan ramai rakan-rakan dalam Dewan ini telah pun mendengar bahawa saudara Yang Berhormat dari Baling telah menyebut perkataan speaker DAP. Dan setahu saya, melalui pengalaman saya dan juga dalam sejarah Parlimen Malaysia, tidak pernah ada seorang speaker yang merupakan ahli parti DAP. Satu, keduanya, kedudukan ataupun kerusi speaker itu adalah berkecuali dan tidak boleh dikaitkan dengan mana-mana parti politik. Jadi saya rasa apa yang telah disebut oleh Baling itu adalah bukan saja mengelirukan Dewan tetapi juga telah menghina majlis dan juga kerusi speaker. Jadi saya mohon pemasyuran Tuan Yang di-Pertua untuk meminta ahli berhormat dari Baling menarik balik dan meminta maaf. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Yang Berhormat Hakim Tajam. Minta ditulis satu usul jika merujuk kepada hak-hak dan kebebasan. Itu saja. Baik. Sekarang ini Baling pun tidak ada di dalam Dewan. Jadi sekiranya ada apa-apa yang nak diusulkan, sila buat secara bertulis. Paling berhormat, sekarang saya menjemput Yang Berhormat Selayang. Kepung nanti kalau ada masa, we will revert back to you. Sekarang saya jemput Yang Berhormat Selayang dulu. Baik, 5 minit. Baik. Terima kasih pengerusi butiran 020000 hubungan diplomat dan kerjasama berbagai hala yang anggaran belanjaan telah dikurangkan. Soalan saya ialah
bila jawatan Pesuruhjaya Tinggi di Malaysia di Singapura akan diisikan, ini adalah jawatan kosong selama lebih daripada 6 bulan. Mengapa ini tidak diisikan dan bila ini akan diisikan? Kedua ialah butiran 030000 perancangan dasar strategik dan penyelidikan peruntukan juga telah dikurangkan, dan 030200 How Aqua Maritime juga telah dikurangkan. Pada pandangan saya ini tidak harus dibuat kerana ketegangan di Laut Cina Selatan masih meningkat. Selain daripada jiran, pertikaian antara Filipina, Vietnam, Brunei dengan Malaysia tidak dapat diselesaikan. Kita juga ada tuntutan daripada China dengan tuntutan 9 Line, dan Amerika Syarikat juga telah menghantar kapal perang ke dalam perairan ini. Dan ini adalah satu situasi di mana kalau tidak dielakkan ada kejadian insiden sengaja atau tidak yang akan mengganggu keamanan dan kestabilan. Saya minta laluan. Saya. Okey, bertajam. Ya. Minta laluan sekejap. Sila. Terima kasih. Terima kasih. Yang padu terhadap perjuangan Palestin. Tetapi Pasir Mas juga telah Pasir sebut, Putih. Maaf. Pasir Putih telah sebut bahawa kena tarik balik Amerika merupakan teroris. Jadi saya nak minta selayang mungkin nak tanya kepada kerajaan, adakah kerajaan bersetuju dengan kenyataan Pasir Putih itu, dan adakah kerajaan akan mengambil tindakan terhadap Amerika yang ditakrifkan oleh ahli parlimen kerajaan sendiri sebagai teroris. Terima kasih. Sila selang teruskan. Terima kasih masukan ini ke dalam ucapan saya supaya kita mendapat satu jawapan. Saya akan teruskan tentang perkara di Laut Cina Selatan. Dan kita melihat baru-baru ini China telah menghantar kapal ke dalam zon eksklusif Malaysia. Bukan satu kali, dua kali. Pada bulan April 18 telah menghantar kapal Hayang Dice 8. Satu kapal survey masuk ke dalam EEZ negara kita untuk membuat survey dan mengganggu kapal Petronas kita. Dan baru ini bulan November juga Coast Guard vessel 5402 telah memasuki zon ekonomi eksklusif Malaysia dan juga sekali lagi mengganggu eksplorasi yang telah dibuat. Dan pada saya, kita memberikan tahniah dan syabas kerana Tentera Laut Malaysia telah menghantar 2 kapal Bunga Mas 5 dan KD Chris untuk menjaga kedaulatan kita. Ini ialah hanya 44 nautikal batu daripada Sarawak. Sebenarnya kita hendak memberikan satu protes terbuka, bukan secara protes tertutup. Kalau kita tidak, ini akan menghakiskan kedaulatan kita. So saya meminta Kementerian memberikan jawapan mengapa kita tidak membuat protes yang terbuka. Perkara yang ketiga ialah tentang butiran 030300 iaitu Pusat Serantau Asia Tenggara Mencegah Keganasan SEARCCT, yang kita telah melihat baru ini apa yang telah jadi di Nice di Perancis. Memang itu adalah satu keganasan yang telah dilakukan, tetapi juga kita tahu kenyataan yang dikeluarkan oleh Presiden Macron akibatnya ini adalah satu perkara yang di mana SEARCCT patut memberikan satu kenyataan dan kajian bahawa keganasan ini bukan sebab perkauman atau agama, dan kita hendak mengadakan satu cara komprehensif dan untuk tukar fikiran bahawa untuk mengenai masalah keganasan kita hendak mengadakan satu shift, dengan izinnya shift of mind,
bahawa the war of terror cannot be won by military means alone. There must be a step to improve the respect and the dignity and to solve the root cause of all the problems. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Selayang, sekarang saya jumpa Yang Berhormat Arau. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Saya juga ingin memaklumkan bahawa saya akan merujuk Ipoh Barat besok kepada Jawatankuasa Hak dan Kebebasan kerana menuduh kami kambing dan lembu dan kambing semalam. Tapi saya akan tulis, saya tak komplain di Dewan ini, saya akan tulis. Yang pertamanya ialah butiran 0200 hubungan diplomasi dan kerjasama pelbagai hala. Yang pertama saya ucap terima kasih dan juga tahniah kepada Kementerian Luar kerana telah berjaya memulihkan semula hubungan bilateral dengan China dan juga India yang sebelum ini telah dirosakkan oleh kerajaan PH hingga mengakibatkan ekspor sawit terjejas dan memberi kesan kepada pendapatan para pesawit. Kejayaan Kementerian Luar telah berjaya meningkatkan jumlah ekspor sawit ke China dan juga India. Buktinya bulan Oktober lalu, lawatan Menteri Luar China Wang Yi ke Malaysia telah membawa persetujuan China membeli 1.7 juta tan minyak sawit Malaysia sehingga tahun 2023. Malah India juga telah menunjukkan komitmen terhadap sawit negara apabila mengimport semula sawit mentah daripada Malaysia pada bulan Mei yang lalu. Selain dari itu, India juga telah menurunkan duty custom bagi minyak sawit mentah kepada 27.5% daripada 37.5% yang telah memberikan impak positif kepada peningkatan ketara harga komoditi. Faktor ini sekaligus membuktikan bahawa usaha kerajaan khususnya melalui Kementerian Luar telah membaik pulih hubungan kedua-dua negara yang agak dingin ketika pemerintahan kerajaan sebelum ini yang telah membawa impak positif kepada industri sawit. Jadi tahniah kepada Menteri Luar dan juga Perdana Menteri yang telah berjaya memulihkan hubungan dengan negara utama yang membeli minyak sawit yang sebelumnya telah dirosakkan oleh kerajaan PH. Yang keduanya ialah butiran 030200 Hak Ehwal Maritim. Ini adalah tajuk yang saya telah bawa berkali-kali dan tadi Selayang juga telah bawa, iaitu berhubung dengan pencerobohan kapal pengawal China CCG di berting-berting ahli. Saya sebab telebut benda ini berkali-kali dan kita lihat apa yang telah kita lakukan kalau mengikut audit negara. Berdasarkan laporan audit yang dikeluarkan pada 14 Julai, China telah menceroboh perairan Malaysia 89 kali di antara 2016 dan juga 2019. Tapi laporan audit ini tidak memasukkan pencerobohan yang dibuat pada tahun 2013 sebab kehadiran kapal tersebut ialah pada tahun 2013 semasa kerajaan kerajaan selepas pilihan raya. Jadi kapal itu berada di sana sehingga hari ini dan Malaysia telah mengeluarkan 6 nota bantahan diplomatik kepada China tetapi tidak ada apa-apa respon. Jadi saya mencadangkan 3 perkara. Yang pertama, kita kena bawa perkara ini ke Mahkamah Antarabangsa SCJ untuk membolehkan kita mencabar China kerana telah menceroboh kawasan Malaysia. Yang keduanya, Malaysia perlu mengeratkan usaha sama ataupun kerjasama pertahanan dengan negara-negara ASEAN untuk memastikan bahawa kawasan negara-negara ASEAN ini harus diperlindungkan bersama dan bukan diambil tindakan secara berasingan. Jadi saya minta supaya benda ini bukan lagi dalam bentuk nota diplomatik, lepas itu tidak ada jawapan, tetapi kita kena buat seperti yang dibuat oleh negara Filipina. Dan saya tak pasti sama ada Vietnam telah buat demikian ataupun tidak, tetapi Filipina telah mencabar ke Mahkamah Antarabangsa dan jawapannya ialah pihak China tidak mengiktiraf UNCLOS. Jadi kalau mereka tak mengiktiraf UNCLOS, ini adalah sesuatu yang merupakan pencemaran kepada perjanjian di peringkat antarabangsa. Tetapi pihak China telah pun menjawab sebelum ini kepada Malaysia bahawa mereka mengiktiraf UNCLOS.
Kalau mereka mengiktiraf UNCLOS, maka Malaysia kena bawa perkara ini ke ICJ. Kita tak boleh mendiamkan diri. Sebab cara bangsa-bangsa bersatu mengiktiraf kawasan itu hak mana-mana pihak ialah berdasarkan pada penempatan berterusan secara lama. Contohnya adalah Bukit Putih, Malaysia punya. Tetapi yang duduk di sana ialah negara lain yang jaga rumah api. Apabila mereka tuntut di Mahkamah Antarabangsa, Mahkamah Antarabangsa bagi kepada Singapura kerana mereka berada di sana, walaupun itu hak kita. Petinggi ahli Malaysia tidak ada di sana. Kapal mereka berada di sana sepanjang masa. Kapal kita berada di sana dari masa ke semasa. Tapi tidak menunjukkan kita berbuat sesuatu kepada pulau kecil ataupun beting itu yang kita kena letakkan sesuatu tanda, mercu tanda untuk menunjukkan itu hak Malaysia. Seperti yang berlaku di Spratly Island dulu, Malaysia berjaya meletakkan beberapa struktur sehingga kita dapat menuntut beberapa pulau di kawasan tersebut. Tapi yang lain kita tidak mempertahankannya. Akhirnya pulau ini telah diambil oleh Vietnam, Filipina dan juga China sendiri. Jadi kita minta supaya sesuatu tanda, mercu tanda hendaklah dibuat di beting-beting ahli menunjukkan bahawa ini adalah hak Malaysia. Sebab ini bukan tuntutan bertindih. Ini adalah pencerobohan. Jadi kena beza. Tuntutan bertindih ini ianya berada di atas garis sempadan dan sebagainya. Tetapi ini bukan garis sempadan. Ini terletak jauh. Seperti sahabat saya sebut tadi, letak jauh daripada negara China. 4,000 kilometer daripada selatan China. Tetapi daripada Bintulu hanya 80 batu nautika. Jadi saya minta supaya kementerian sekali lagi bagi perhatian, sebab saya tak mahu digelar beting-beting ahli pula, sebab sentiasa menebut perkara ini. Kerana perkara ini saya sebut berkali-kali sebab khazanah negara yang besar terletak di kawasan beting-beting ahli. Kalau kita biarkan benda ini di kapal sana berada di sana, semua usaha cari gali minyak dan sebagainya akan terganggu. Terima kasih saya menyokong. Terima kasih Yang Berhormat Arau. Sekarang saya jumpa Yang Berhormat Hulu Langat. 5 minit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan Yang di-Pertua, 030300 di bawah aktiviti perancangan dasar strategi dan penyelidikan pembetulan pengerusi. Peruntukan untuk Pusat Serantau Asia Tenggara bagi mencegah keganasan CRCCT telah dikurangkan kepada hanya RM4,561,500 daripada RM6,040,000 sebelum ini. Mengapakah peruntukan kali ini berkurangan? Adakah CRCCT sudah tidak relevan lagi kini kerana hanya berfungsi sebagai talk shop dengan izin? Malah sebelum wabak COVID-19, penerbitan, jurnal dan hebahan programnya tidak diketahui umum serta sepatutnya melibatkan pelajar sekolah dan IPTS. CRCCT boleh menggembling kepakaran pesara-pesara pegawai ATM yang berpengalaman, PDRM yang layak serta golongan yang memiliki PhD atau anak tempatan lulusan bidang berkenaan. Saya lihat anak-anak Malaysia lulusan master serta PhD hubungan antarabangsa dan analisis strategik lebih dihargai di luar negara sana berbanding di negara kita sendiri. Saya ucap tahniah kepada Arau tadi apabila dia mengatakan bahawa kita perlu menjaga hubungan China dan India. Tapi hari ini saya percaya backbenchers Pasir Putih telah memulakan lembaran baru dengan USA pada hari ini. Butiran 040400 peruntukan hubungan media dan diplomasi awam berkurang kepada hanya RM1,499,000 berbanding sekejap saja. Sekejap. Ya, silakan. Berhubung dengan Pusat Kajian Keganasan Asia Tenggara tadi, saya menyokong penuh cadangan daripada Hulu Langat dan mencadangkan supaya adanya usaha-sama rentas kementerian. Seperti mana disebutkan oleh Hulu Langat, kita mempunyai pakar-pakar di universiti kita. Sama ada di UPNM, sama ada di UM, UIA dan sebagainya, terangkumkan mereka dalam usaha tersebut. Kerana saya pernah terlibat dengan usaha mempeteras keganasan sebelum terlibat dalam politik dan saya lihat ini tidak berlaku. Jadi kau boleh masukkan dengan izin Hulu Langat di dalam ucapan. Terima kasih Simpang Ragam, sila masukkan dalam ucapan saya. Kembali kepada butiran 0400 peruntukan hubungan media dan diplomasi.
berkurangan kepada 1,499 tadi, bukankah peruntukan kepada media dan komunikasi patut ditambah bagi memulihkan imej negara yang terjejas akibat skandal super mega 1MDB ataupun pertukaran kerajaan yang sangat luar biasa yang berlaku pada hari ini? Teman-teman Arab saya menghubungi saya dengan mengatakan, apakah maksud tashkil daulah fi khilal saqb saqab? Maknanya mereka bertanya macam mana pembentukan kerajaan Malaysia melalui kerajaan tebuk atap, dia kata dalam bahasa Arab. Saya agak sukar untuk menjawab. Saya percaya Kementerian Luar sepatutnya dengan peruntukan media menerangkan kepada negara, menerangkan kepada dunia bahawa negara ini bersih daripada rasuah, tanpa ada penipuan dan agensi-agensi seperti GIACC. Baik, bertemu kembali. Baik, sebentar tadi setelah pun berlangsungnya sesi perbahasan Belanjawan 2021 peringkat jawatan kuasa bagi Kementerian Luar Negeri, dan selepas ini ada lagi dua lagi kementerian sebelum Dewan ditangguhkan, iaitu Kementerian Perpaduan Negara dan juga Kementerian Perusahaan Peladangan dan Komuniti. Bagi ketiga-tiga kementerian ini, selepas sesi perbahasan dan juga sesi pengurungan, setiap satu kementerian akan melalui proses undian bagi memastikan perbelanjaan yang diperuntukkan di bawah kementerian tersebut diluluskan atau tidak. Baik, bagi pertanyaan jawab lisan, dijawab sehingga soalan yang ke-6 yang telah dibangkitkan oleh Parlimen Gopeng. Dr. Lee Boon Chye meminta Menteri Komunikasi dan Multimedia menyatakan apakah tahap liputan internet di kalangan komuniti orang asli dan apakah perancangan untuk menambah baik perkhidmatan tersebut. Soalan ini telah pun dijawab oleh Menteri sendiri, iaitu Dato' Saifuddin Abdullah. Baik, kita pergi ke soalan NQT yang pertama berkenaan dengan hak asasi manusia atau SUHAKAM. Kerajaan tidak bercadang untuk membawa usul di Dewan Rakyat bagi membahaskan laporan tahunan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia SUHAKAM seperti yang dilakukan tahun lalu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang, Datuk Tauhidin Hassan memaklumkan tindakan tersebut berikutan urusan kerajaan perlu diutamakan supaya ia tidak tertangguh pada sesi Parlimen kali ini. Beliau menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Lembah Pantai, iaitu Ahmad Fahmi Muhammad Fazil, yang ingin mengetahui sama ada kerajaan berniat membenarkan laporan tahunan SUHAKAM dibahaskan di Dewan Rakyat pada sesi kali ini. Dan seterusnya, soalan MQT yang ketiga berhubung dengan banjir. 5,422 pusat pemindahan sementara PPS telah disediakan sebagai persediaan bagi menghadapi musim banjir berikutan monsun timur laut yang dijangka berlaku sehingga Mac tahun depan. Setiap PPS berupaya menampung sekurang-kurangnya 200 mangsa banjir. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Muhammad Rizwan Mat Yusof berkata, persediaan turut meliputi bantuan awal kewangan kepada jawatan kuasa pengurusan bencana negeri dan daerah selain Angkatan Pertahanan Awam. Juga pengantaran kit makanan, penganjuran program pengurusan risiko bencana di peringkat komuniti dan makluman awal mengenai bencana kepada penduduk di kawasan terlibat. Jelas beliau lagi, agensi pengurusan bencana negara NADMA juga sedang menyelaras perolehan peralatan perlindungan diri untuk kegunaan petugas barisan hadapan ketika menguruskan bangsa banjir. Penjelasan itu bagi menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Kemaman Cik Alias Hamid. Dan seterusnya, satu soalan daripada pertanyaan jawab lisan ialah berkenaan dengan Felda. Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Felda sedang meneliti kesesuaian dan keberkesanan teknologi cadangan untuk ujian lapangan di Felda Pemaga, Pahang sebelum penggunaan secara besar-besaran di tanah rancangan lain. Setakat ini, 5 syarikat pemula dipilih untuk menguji beberapa aplikasi dan teknologi di Felda berkenaan melalui inisiatif National Technology Innovation Sandbox NTIS bagi meningkatkan produktiviti aktiviti peneroka. Antara kategori aplikasi dan teknologi adalah seperti drone, robotik, mesin kecerdasan buatan, teknologi rawatan air, teknologi Internet of Things untuk pertanian. Kesemua syarikat ini telah dicadangkan kepada pengusaha Felda untuk dipilih berdasarkan kesesuaian dan kesediaan infrastruktur Felda. Beliau menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Padang Terap Datuk Seri Mahazir Khalid pada pertanyaan-pertanyaan jawab lisan pada hari ini. Baik, itu merupakan antara rakuman pertanyaan jawab lisan dan juga MQT pada hari ini, dan ketika ini sedang berlangsung sesi perbahasan bagi peringkat jawatan kuasa Belanjawan 2021, dan kepada anda yang ingin ikuti persidangan Dewan Rakyat secara langsung, anda boleh melayari laman sesama myclick.rtm.gov.my
atau menerusi aplikasi telefon pintar. Dan bagi anda juga yang ingin menyaksikan laporan penuh persidangan Parlimen ataupun Dewan Rakyat pada hari ini, anda boleh menyaksikan berita Parlimen 14 yang akan disiarkan pada jam 10.30 malam. Jadi sekian saja laporan saya langsung dari Parlimen. Kembali laporan di Parlimen, saya Muhammad Cina Sami. Salam hormat.